Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Aizat Mahadan TV. Kepada yang dah subscribe channel ni, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga korang sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik supaya korang sentiasa boleh mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, dan semoga korang sentiasa dipermudahkan dalam setiap urusan. Alright, so kepada yang baru sampai ke channel ni, aku harap korang boleh support dengan tekan tombol subscribe. Jangan lupa like, comment, share, tekan tombol loceng sekali. Alright, so video pada kali ni, seperti yang aku dah cerita dalam video sebelum ni, kereta aku dah kira betul-betul dah tak boleh nak bawa e-hailing. Dan setelah aku double confirm, setelah aku double check dengan syarikat Maxim, kereta aku pun dah memang lebih 10 tahun. Untuk pemasangan stiker Maxim pun kereta aku dah tak boleh untuk claim lagi. Jadi staff Maxim dia bagi aku dua pilihan, sama ada aku nak cabut sendiri ataupun pergi buat appointment untuk datang ke office. Nanti staff dekat office Maxim dia akan cabutkan lah stiker Maxim yang dekat kereta tu lah. Jadi bila aku fikir-fikirkan balik, tak apalah, aku buat sendiri je lah kan. So sambil-sambil aku cabut stiker tu, bolehlah aku buat video sekali lah kan. Jadi staff Maxim tu dia beritahu aku, untuk stiker Maxim ni, untuk korang yang dah pasang stiker Maxim, kalau dah tamat kontrak selepas 6 bulan, kalau boleh korang biarkan dululah. Macam kereta aku memang tak boleh lah sebab dah lebih 10 tahun. Jadi kalau aku biar, memang aku kena buka jugalah, sebab staff Maxim tu bagi tahu polisi Maxim ni dia sentiasa berubah-ubah. So mungkin untuk stiker yang sekarang ni 6 bulan, tutup sekarang dia buat announcement beritahu ada pelan-pelan yang terbaru lah dari Maxim. So untuk syarikat Maxim ni dia memang dia punya polisi sentiasa berubah-ubah. So untuk cabut stiker ni aku gunakan sabun cuci pinggan sebenarnya, masuk dalam botol tu, botol spray tu, kemudian aku guna kain dengan garpu plastik untuk kopek dekat dia punya bucu tu lah, setiap stiker tu, supaya tak bercalar. So sebenarnya agak rumit lah. Kalau korang ada masa, korang buat sendiri. Kalau korang rasa macam leceh kan, lebih baik deal dengan Maxim, dengan staff dia datang ke office, diorang lah yang akan tolong cabut balik lah stiker tu. Sebab memang agak mencabar jugalah, lagi-lagi tulisan-tulisan yang kecil tu kan. Itulah Maxim punya ni, stiker ni dia agak leceh sikit lah. Kalau korang bukan seorang yang penyabar, memang lebih baik korang buat appointment, datang office, buka stiker dekat office. Itu lebih baik lah. Tapi kalau korang rajin, buatlah sendiri lah kan. So apa yang aku nak cakap Okey, baru-baru ni, beberapa hari sebelum aku kira dah tamat, aku kira betul-betul last boleh buat e-hailing masa tu hari 17 hari bulan, sebelum akaun aku dah tak boleh terima job lagi. So rupanya sehari sebelum tu, syarikat Grab Grab telah membuat rombakan harga secara besar-besaran, di mana kadar per kilometer, kadar tambang per kilometer dah dikurangkan. Kemudian pada peak hour dinaikkan. Untuk perjalanan yang jauh, dia akan, harga tu akan jadi murah sebab tambang per km dah dikurangkan. Kemudian yang dinaikkan tu pada minit pada peak hour. Okey, so aku tak nak go through lebih dalam. Cuma apa yang aku nampak, apa yang Grab buat ni, dia macam mengikut cara Lalamove tau. Lalamove dia dah start dah smart pricing, di mana untuk perjalanan yang jauh, tambang tu dia akan semakin lama semakin rendah, semakin jauh semakin rendah. Nampaknya Grab pun ikut jejak langkah Lalamove. Aku tak pastilah kan, tapi nampak dekat situ macam ada persamaan. Tapi lah kan, walau macam mana pun, e-hailing dia tetap menang lagi lah berbanding dengan bawa barang ataupun bawa makanan ni. Maksud aku dari segi harga lah. So untuk double confirm, betul ke harga ni dah tak sama macam dulu, harga Grab? So aku nak try jugalah buat satu uji kaji lah. Okey, sekarang bukan peak hour. So aku nak try tengok sama ada betul ke harga Grab ni dah murah lah. Sejak pelarasan kadar tambang yang dah dirombak tu, untuk harga baru katanya dah murah. Aku akan mulakan macam biasalah, perbandingan mudah. Senang kerja nampak. So okey, aku nak try buat perbandingan mengenai harga dan jarak. Sekarang aku try jarak jauh. Puteri Harbour. Okey, Nusajaya Puteri Harbour lah. Okey, tengok harga dia berapa. Untuk Maxim harga dia RM41. Okey, sekarang kita tengok Grab. Untuk ke Puteri Harbour berapa?
Puteri Harbour. Okey, kalau Maxim tadi RM41. Sekarang kita tengok kalau Grab berapa harga. RM50, 50 sen. Okey. So nampaknya masih mengatasi Maxim walaupun harga tu dah dirombak. Sekarang kita tengok jarak pula. Puteri Harbour ni lah kan. Apa ni nama dia? Tempat feri tu kan. Okey, kita tengok berapa kilometer. 40. Okey, 40 km Jadi kita tengok harga tu, kalau Maxim masih mengekalkan 1 kilometer average RM1 lah. Untuk Grab masih mengatasi lah, masih orang kata bagi aku masih okey lagi. Namun setelah tolak 20%, mungkin harga dia RM50, 50 sen tolak dengan 20% dapatlah RM40.40. Okey, jadi setelah tolak komisen Grab tinggal 40 lah, lebih kurang lah. So untuk situasi sekarang, apa yang aku nampak macam menteri lah, contohlah ataupun pihak berkuasa, macam diorang macam dah tak campur tangan tau. Jadi aku tak tahu apa sebab menyebabkan tak ada campur tangan kerajaan dalam hal untuk e-hailing dengan p-hailing. Dan aku percaya benda ni bukan berlaku pada Grab car saja. Lalamove dah kena dulu dan akan datang ni, dan aku rasa aplikasi lain pun samalah. Sebab tu macam sebelum ni p-hailing pun dah buat dulu mengenai mogok tentang harga murah. Jadi apa yang kita boleh tengok sekarang, semua syarikat e-hailing dengan p-hailing ni masing-masing sedang menurunkan harga tau. Kalau secara teori ni, pada pandangan aku lah, kenapa harga tu dibuat macam tu? Mungkin ni mungkin lah untuk e-hailing lah, pada waktu puncak ramai orang tak nak buat tau. Sebab mungkin Grab dia mendapat rungutan daripada customer, susah dapat Grab pada waktu puncak lah. Yelah, jalan jam, ramai yang tak sanggup, lepas tu harga pun macam tu. Jadi bila dia buat rombakan harga baru ni yang memberi kelebihan kepada driver untuk mungkin akan dapat boost lebih lah pada waktu puncak. Jadi aku rasa mungkin sebab tu lah. Jadi dia naikkan harga pada waktu puncak, tapi pada waktu biasa harga drop, especially untuk yang jarak jauh lah. So tu sekadar teori lah. Kalau apa yang berlaku tak tahu. Mungkin berlaku benda ni disebabkan salah satu, mungkin kita sedang menghadapi inflasi lah. Itu pada pandangan aku lah. Jadi orang semua nak berjimat, syarikat-syarikat ni pun dia menurunkan harga supaya menarik semula dia punya customer, dan dalam masa yang sama pengurangan income daripada driver ataupun dia punya delivery man tu lah, ataupun delivery partner tu lah. Apa yang aku bebel ni pandangan je lah, pandangan mengenai. Sebab apa yang kita boleh tengok, memang sekarang semua syarikat-syarikat yang e-hailing dengan p-hailing dia masing-masing berlumba-lumba untuk menurunkan harga. Dan benda ni tak bagus lah untuk dia punya partner. Okey lah, aku rasa tu je untuk video pada kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, subscribe channel Aizat Mahadan TV. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aizat Mahadan sign out. Bye-bye. Zas. Jadi siap je aku tanggalkan stiker tu. Aku terus pergi car wash. Lepas tu berada dekat car wash tu, dia offer aku lah. Dia kata, bang, alang-alang dah basuh ni, polis lah sekali kan. Jadi dia pun nampak lah sebab kereta aku ada bekas-bekas tanggal stiker tu. Mula-mula aku berat hati jugalah sebab cuaca macam nak hujan. Yelah, dekat JB ni minggu ni memang teruk lah hujan kan. Berhari-hari straight hujan. Tapi aku kenangkan bekas-bekas gam stiker tu. Jadi aku pun setujulah. Dia pun dah offer harga, aku tengok macam okey. So lepas tu berada tu pun basuh kereta aku, dia polis apa semua. Aku tengok struggle jugalah dia buat kerja tu. Sebab memang bekas-bekas gam tu masih ada lagi kan, saki-baki daripada stiker tu. Akhirnya setelah 2 jam aku menunggu dekat situ, siaplah kereta aku. Memang lama lah aku tengok berada tu buat. Dan memang nampak lah dia sehabis baik, sedaya upaya dia hilangkan bekas-bekas gam yang tertinggal dekat stiker tu. Dan hasilnya memang aku agak berpuas hati. Nampak kilat apa semua. So sekarang ni aku nak tampal stiker apa pula